Dasar kerajaan sekarang ini tidak menentu, menyebabkan para pelabur tempatan dan pelabur asing tidak yakin untuk melabur. Itu kata pakar ekonomi. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Aizwan. Aku nak baca dengan korang dalam episod kali ini, di Sinar Premium, yang mana mungkin kalau kita lihat penyusutan nilai ringgit boleh jadi lebih teruk, kata pakar ahli ekonomi. Jom kita baca paparan ini. Yang mana pakar ekonomi berpandangan penyusutan nilai ringgit boleh menjadi bertambah buruk sekiranya ekonomi global terus lesu selain ketiadaan dasar dan strategi jelas daripada kerajaan bagi menangani masalah tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Pasaran, Camilo Falito berkata kerajaan dilihat tidak mempunyai visi jelas, komprehensif dan berjangka panjang berhubung situasi penyusutan nilai ringgit. Saya melihat lebih banyak reaksi berbanding tindakan selain signal berbeza-beza. Masih tidak jelas sama ada kerajaan percaya akan kepentingan pasaran ekonomi atau mahu berkeras dengan kawalan harga, sekatan harga dan birokrasi, katanya kepada Sinar Premium pada Sabtu. Terdahulu, ringgit dilaporkan merekodkan penurunan hampir 6% pada separuh pertama 2023 sekaligus mendahului kejatuhan dalam kalangan mata wang negara Asia lain. Bagi 6 bulan pertama 2023, ringgit turut mencatatkan kejatuhan terbesar dalam kalangan negara sedang pesat membangun Asia apabila susut 5.8% disebabkan oleh aliran keluar modal. Menurut Camilo, terdapat beberapa faktor utama di sebalik kelemahan nilai ringgit. Yang mana kalau kita lihat nilai ringgit yang lemah adalah disebabkan beberapa faktor. Antaranya ketidaktentuan ekonomi di peringkat antarabangsa sekaligus menjadikan dolar AS pilihan sebagai mata wang rizab selamat. Keduanya, prestasi buruk ekonomi China, kesan daripada dasar penutupan dan sekatan bersifat bunuh diri turut mampu memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara selaku antara rakan dagang rapat dengan China, katanya. Jelas Camilo lagi, walaupun kelemahan nilai ringgit tidak mencerminkan sepenuhnya kelemahan ekonomi, berikutan ada kalanya ia bersifat serangan spekulatif. Namun, pemacu utama pembangunan negara adalah pelaburan dan dengan segala ketidaktentuan ini, pelaburan akan menjadi sukar. Kerajaan seharusnya menampilkan strategi pro-prasaraan. Kerajaan seharusnya menampilkan strategi pro-pasaran yang agresif dan memihak kepada ekosistem pelaburan, di mana ia akan dapat meningkatkan mata wang ringgit, katanya. Sementara itu, ahli ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan, Muhammad Zarif Luqman Hashim turut mengakui dasar tidak menentu yang dikeluarkan oleh kerajaan akan menyebabkan pelabur dalam dan luar negara berasa tidak yakin untuk melabur di Malaysia. Katanya, kerajaan perlu memiliki strategi dan dasar yang mampan dan komprehensif dalam menangani isu dengan mengambil kira gabungan dasar monetary, fiskal dan struktur. Sebagai contoh, kerajaan boleh mengambil tindakan segera seperti menggunakan langkah dasar monetary seperti melaksanakan kawalan modal sementara. Kawalan ini boleh menyekat aliran keluar dana negara dengan mengenakan had ke atas penukaran mata wang atau pelabur asing, katanya. Menurut Zarif lagi, kerajaan juga boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan cukai transaksi untuk menghalang aktiviti spekulatif atau mudahnya aktiviti perjudian untuk mendapatkan pulangan yang cepat. Hal ini sekaligus dapat membantu menstabilkan mata wang dan mengelakkan kejatuhan ketara dalam nilainya. Kerajaan juga perlu melaksanakan dasar fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keyakinan pelabur dalam dan luar negara. Selain itu, dengan meningkatkan perbelanjaan kerajaan untuk projek infrastruktur, kerajaan mampu merangsang ekonomi dan menarik pelaburan, katanya. Dalam pada itu, kestabilan politik dan tadbir urus yang baik juga penting dalam mengekalkan keyakinan pelabur dan menyokong kestabilan ringgit di masa hadapan. Tegas Muhammad Zarif, isu penurunan ringgit perlu diatasi kerana akan mengakibatkan peningkatan kos barang makanan dan seterusnya menjejaskan pulangan perniagaan dan tekanan inflasi barangan dan perkhidmatan kepada rakyat.
Kos import yang meningkat menyebabkan perniagaan mungkin menyalurkan peningkatan kos ini kepada pengguna dengan menaikkan harga barangan. Ini membawa kepada kadar inflasi yang lebih tinggi, menurunkan kuasa beli individu dan berpotensi menjejaskan taraf hidup rakyat, katanya. Itu saja yang aku dapat kongsikan dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak membuka mata kita apa yang sedang berlaku di dalam negara ini khususnya. Itu saja. Aku Faizwan. Assalamualaikum.